Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik tambahan. Baiklah cikgu, jom kita mulakan cikgu. Jadi Sean, kita teruskan pembelajaran kita untuk mentahkik petua kosinus. Okey. Sebelum itu, kita imbas dulu bagaimana kita nak memahami, nak kenal bagaimana kita nak melabel, menulis sudut Sean dan juga sisi-sisi bagi segi tiga. Okey. Jadi kat sini dia ada huruf besar dan huruf kecil. Jangan tertukar ya Sean. Jadi huruf besar ni kita akan label untuk menunjukkan dia adalah sudut. Jadi jika Sean perhatikan sisi yang setentang dengan sudut A, kita akan label dia dengan huruf kecil A. Supaya kita tak keliru lah. Ya, supaya kita tak keliru. Jadi jika bucu yang atas ni cikgu labelkan dengan B, huruf besar B. Ya. Jadi setentang dengan sisi setentang dengan sudut B tu Huruf kecil B. huruf kecil B. Okey, betul Sean. Dan yang terakhir, bucu yang ketiga, kita labelkan dengan huruf besar C. Jadi sisi yang setentang dengan sudut C ini adalah huruf kecil C. Okey, jadi jom kita mentahkik petua kosinus. Okey, di mana mentahkik petua kos adalah kita akan mengesahkan petua kos ini boleh diguna untuk menyelesaikan segitiga, sama ada segitiga bersudut cakar ataupun segitiga bersudut tirus. Ya. Jadi pada kes yang pertama ini kita akan kita tengok dulu Sean ke semua sudut adalah sudut tirus. Okey, segitiga pada paparan ini adalah ketiga-tiganya adalah bersudut tirus. Ya. Okey, dan kita cikgu akan melukis satu garis daripada bucu B ke sisi AC. Baik. Ke sisi AC. Jadi kita label dulu dengan D. Jadi kalau tadi satu segitiga bersudut tirus, sekarang ni dah jadi dua segitiga. Ya cikgu. Okey, dah jadi dua segitiga. Okey, BD ini kita label dulu sebagai H. Huruf kecil H sebab dia sisi. Ya. Okey, dan AC, sisi AC, kita akan label sebagai apa, Sean? B sebab dekat atas tu adalah huruf besar B. So Ya, ini betul. huruf kecil B. Okey, jadi sekarang ni kita akan label setiap sisi lah dengan huruf kecil. Ya. Okey, dan kita tengok dulu segitiga yang pertama, segitiga ABD. Ya. Segitiga ABD. Dan sekarang ni, segitiga yang berwarna biru itu adalah bersudut tegak. Ya. Jadi segitiga bersudut tegak, bila kita nak mengira sisi, kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Ya, betul. Okey. Jadi, kita label dulu sisi AD dengan X. Baik. Okey. Dan teorem Pythagoras di sini adalah, kalau merujuk kepada segitiga biru di mana C kuasa 2, sisi condong dikuasa 2 kan sama dengan X, sisi mengufuk dan akan ditambah dengan sisi yang tegak H kuasa 2. Baik. Dan kita labelkan sebagai persamaan pertama lah. Okey. Jadi kita tengok pula segitiga bersudut tegak yang kedua. Segitiga BDC. Ya. Cuma BC kita belum ada panjang sisi. Jadi kita label dulu dengan B tolak X. Ya. Okey, sebab apa? Panjang AC adalah B. Jadi untuk dapatkan sisi DC, B tolak X. Ya, betul. Jadi di sini juga kita menggunakan teorem Pythagoras di mana sisi BC iaitu A kita kuasa 2 kan sama dengan H kuasa 2 tambah dengan B tolak X dikuasa 2 kan. Ya. Jadi di sini Sean, B tolak X kuasa 2 itu kita buat perkembangan. Ya. Kita kembangkan dia. Jadi A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BX tambah X kuasa 2 lah. Ya. Sebab kita kuasa 2, kita kembangkan B tolak X kuasa 2 tu. Ya. Okey. Dan yang ini cikgu susunlah. Di mana A kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah BX tolak, X kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BX. Ya. Okey, kita ambil balik persamaan pertama yang kita buat tadi. ABD, di mana kita ada tadi C kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah H kuasa 2. Dan perhatikan X. H kuasa 2 tambah X kuasa 2 ni. Ya, betul. Okey, jadi kita akan gantikan dengan C kuasa 2.
Okey. Jadi penggantian H kuasa 2 tambah X kuasa dengan C kuasa 2. Okey, sekarang ni kita akan menggantikan satu lagi, Sean, di mana kita sebab perkara rumus kita sekarang ni A kuasa 2. Jadi kita akan merujuk kepada sudut A dan di sini kita menggunakan pendekatan nisbah trigonometri. Disebabkan dia adalah segitiga bersudut tegak. Jadi sebab kita nak mentahkik petua cos. Jadi cos A sama dengan X per C. Kenapa agaknya, Sean, X per C? Kenapa X per C tu? Kita rujuk kepada sisi di sebelah. Di sebelah sudut A. Okey, per dengan hypotenuse. Jadi kita akan menggantikan X ini dengan nisbah trigonometri cos lah. Jadi kita kena jadikan X sebagai perkara rumus. Kita akan menggunakan konsep kesamaan di mana kita akan hapuskan C dengan mendarab kiri dan kanan. Jadi sekarang ni X dah menjadi perkara rumus. Jadi kita dah dapat X sama dengan C cos A. Dan X ini kita akan gantikan dengan C cos A. Jadi ini adalah petua cosinus bagi sudut A. Okey. Jadi A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BC cos A. Ini adalah petua cos bagi sudut A. Ini selesailah kita mengesahkan petua cos bagi segitiga bersudut tirus. Cikgu. Seterusnya kita tengok kes yang kedua. Untuk kes yang kedua di mana kita akan lihat segitiga bersudut cakar. Di mana segitiga ini salah satu sudutnya adalah sudut cakar. Baik. Jadi sudut cakarnya di mana, Sean? A, cikgu. Di A. Okey, betul. Jadi ini adalah sudut segitiga bersudut cakar. Jadi kita nak membina satu segitiga bersudut tegak. Jadi cikgu tambah satu garis tegak B ke D. Dan BD kita label dengan H. Dan DA kita label dengan X. Jadi kita ada, kalau ikutkan berapa segitiga ada dekat sini, Sean? Kita ada 3, cikgu. Ada 3, betul. Jadi kita tengok dulu segitiga yang pertama. Segitiga pertama ini adalah segitiga bersudut tegak. Iaitu segitiga BDA. Jadi bila segitiga bersudut tegak, kita menggunakan teorem Pythagoras. Di mana H kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Dan kita jadikan H kuasa 2 sebagai perkara rumus. Dan kita labelkan persamaan ini sebagai persamaan pertama. Dan seterusnya kita tengok segitiga yang kedua. Masih lagi segitiga bersudut tegak BDC. Dan menggunakan teorem Pythagoras juga, kita boleh tulis H kuasa 2 tambah sisi DC merupakan X tambah B. Dan X tambah B dikuasa 2 kan sama dengan A kuasa 2. Jadi, Sean, X tambah B dikuasa 2 kan kita nak buat apa? Nak kembangkan, cikgu. Kita kena kembangkan dia. Sebelum kembangkan tu, Sean, kita jadikan dulu persamaan ini, kita jadikan dulu H kuasa 2 ni sebagai perkara rumus. Jadi H kuasa 2 sebagai perkara rumus sama dengan A kuasa 2 tolak dalam kurungan X tambah B dikuasa 2 kan. Ini merupakan persamaan kedua. Jadi nampak tak ada dua persamaan di sini. Kedua-duanya merupakan perkara rumus H kuasa 2, H kuasa 2. Jadi kita akan membuat penggantian. Di mana H kuasa 2 yang ini akan digantikan dengan C kuasa 2 tolak X kuasa 2. Dan X kuasa 2 yang sebelah kiri ni, sebelah kanan, X kuasa 2 tolak kurungan X tambah B dikuasa 2 kan ini, yang ini kita perlu kembangkan dia. Jadi kita kembangkan, nampak tak, Sean, dekat sini masih lagi dalam kurungan. Tapi disebabkan ada simbol negatif di situ, jadi apabila kita buat pengembangan, maka dia dah berubah. Yang sebelah kanan ini, X kuasa 2 tolak A kuasa 2, maafkan cikgu. A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak 2XB tolak B kuasa 2. Dan kita nak
hapuskan, kita nak jadikan C kuasa 2 sebagai perkara rumus. Jadi kita menggunakan konsep kesamaan di mana sebelah kiri kita tambah dengan X kuasa 2 dan sebelah kanan pun kita tambah dengan X kuasa 2. Ya. Itu sebabnya kita ada dekat sini tambah X kuasa 2. Okey. Disebabkan kita pada segitiga tadi kita melihat kepada sudut A, maka kita nak jadikan A kuasa 2 ini sebagai perkara rumus. Ya. Okey. Jadi kita masih lagi kat sini melakukan konsep kesamaan lah, Sean. Ya. Okey. Jadi kita akan dapatlah A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah 2BX. Okey. Okey. Dan nampak tak ada X dekat situ? Jadi di sini kita tengok balik. Okey, ini sudut A merupakan sudut cakar. Ya. Jadi kita nak menggunakan segitiga bersudut tegak BDA. Ya. Okey, segitiga bersudut tegak BDA. Jadi di sini kita akan menggunakan nisbah trigonometri cos. Ya. Okey. Dan sudut yang berwarna kuning ini adalah sudut sepadan bagi sudut merah ni, sudut cakar ni. Okey, jadi dia adalah 180 darjah tolak A. Ya. Sebab garis lurus nilai sudut dia adalah 180. Ya. Okey, jadi kita perhatikan segitiga bersudut tegak BDA ini di mana nisbah trigonometri cos 180 darjah tolak A sama dengan X per C. X per C. Ya. Sisi sebelah dia per dengan hipotenus. Ya. Jadi kita kena jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi bila kita nak jadikan X perkara rumus ni, kita kena hapuskan C, masih lagi menggunakan konsep kesamaan darab C, kiri dan kanan. Okey. Jadi kita dapatlah X sebagai perkara rumus. Okey. Jadi dan di sini Sean, perhatikan kenapa dia jadi negatif di sini. Kenapa itu? Okey, disebabkan sudut A merupakan sudut cakar dan dia dah lebih 90 darjah. Ya. Dan cos pada sukuan yang kedua, cos pada sukuan kedua bernilai negatif. Itu sebabnya ada simbol negatif C cos A di sini. Okey, sebab dia macam setara, samalah. 180 tolak A sama dengan negatif cos A. Baik. Jadi pada X ini kita gantikan dengan negatif C cos A. Jadi kita dapatlah petua cos bagi sudut A. Jadi jika petua cos bagi sudut A, maka perkara rumus adalah sisi A. Jadi sisi A kita akan tulis huruf kecil A yang dikuasa 2kan sama dengan C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, terima kasih cikgu, dan sekarang saya dah tahu dah macam mana untuk mentahkik petua kos bagi segitiga sudut cakar dan juga sudut tirus. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM.